Hello guys, bersama lagi kita di dalam Alright Nopo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright guys, so sebelum kita teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita tonton berita panas hari ini. Oke guys, majoriti orang ramai sudah nampak Perdana Menteri Muhyiddin Yassin tidak punya keupayaan lagi untuk mengurus tadbir negara, apatah lagi dalam keadaan krisis COVID-19 sebegini. Negara ini perlu nakoda baru yang lebih bertenaga, punya idea dan pengaruh khususnya dalam usaha memulihkan ekonomi. Sebahagian anggota Kabinet Perdana Menteri Muhyiddin memang ada upaya untuk bekerja, tetapi sebahagian besar tidak tahu hala tuju dan tiada wawasan. Ada menteri hanya pandai berkuliah dan ronda sana sini hulur sumbangan daripada duit kerajaan. Padahal tugas menteri lebih daripada sekadar hadir majlis, hulur sumbangan sebegitu. Perdana Menteri pula hanya tahu beri putusan. Jika beginilah negara ini diurus, Perdana Menteri hanya beri putusan sementara menteri hanya tahu beri sumbangan, proses memulihkan negara tidak berlaku dengan betul. Semua sektor negara kita sekarang sedang sangkut. Menteri-menteri kelihatan terpinga-pinga. Cuma negara ini bernasib baik kerana ada pegawai tinggi kerajaan yang berkebolehan. Mereka lah yang menjadi penyelamat. Jika diharap kepada sebahagian besar menteri, negara ini sudah jauh lebih teruk daripada situasi yang sedang dialami. Dengan jumlah menteri dan timbalan menteri yang begitu ramai, dengan sebahagian menteri berada di kementerian yang tidak sesuai, dengan timbalan menteri yang tidak tahu buat kerja, apalah diharap negara ini akan berada di landasan yang betul. Jujurlah, negara ini perlu nakoda baru demi masa depannya. Jadi saudara, hari ini juga kita dikejutkan apabila seorang rakyat Malaysia menghantar satu surat warka ikhlas kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Mari kita baca surat tersebut. Katanya, begini Tan Sri, saya menulis bukan untuk mengecam tetapi membantu. Pertamanya, saya mengandaikan seluruh jemaah menteri Tan Sri dalam keadaan stres atau mental block maupun tidak sehat dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Sebab itu sewenang-wenangnya pelaksanaan kawalan pergerakan ini dilanjutkan tanpa sebarang rasional yang boleh diterima akal. PKP dilanjutkan dengan SOP yang lebih ketat soalnya. Jadi selama 2 minggu lepas, jemaah menteri Tan Sri hanya hendak membuat uji kaji, main-main atau apa kepada masa depan negara. Soalnya lagi, begini Tan Sri, saya menulis surat ini bukan untuk mengecam tetapi membantu. Percayalah, Tan Sri berkemampuan untuk mencipta sejarah, yaitu kerajaan yang paling kerap mengadakan sidang media dan putusan. Mungkin rakyat sudah bosan melihat sidang media harian oleh Menteri Pertahanan dan Ketua Pengarah Kesihatan, bahkan juga menonton putusan Tan Sri sendiri. Ada juga yang mencela Tan Sri sebagai abakau sekarang. Jadi Tan Sri mesti memberi peluang kepada menteri-menteri lain untuk muncul di kaca televisyen dan media sosial membuat sidang media dan putusan. Mudah-mudahan memberi semangat baharu untuk rakyat Malaysia. Jikalau Tan Sri lupa, terdapat 31 kementerian yang sepatutnya membuat rakyat makin gembira dan bersyukur dengan pengakhiran Pakatan Harapan. Masalahnya Tan Sri, prestasi jemaah menteri Tan Sri jauh lebih buruk. Tan Sri tahu atau tidak, Ustaz Ibit Liu diberi amaran untuk didenda dan dipenjara. Soalnya, semasa tempoh PKP ini, pasti rakyat mempunyai masa untuk menonton sidang media oleh jemaah menteri Tan Sri. Serius, saya yakin rakyat tidak kisah waima 5 sidang media harian sekalipun. Contohnya begini Tan Sri, arakan Datuk Alexander Nantalinggi membuat sidang media seminggu sekali untuk rakyat kenal menteri yang bertanggungjawab ke atas kenaikan harga barang, petrol, minyak masak, laptop, barang dapur dan sebagainya. Sila berikan komen anda. Tetapi janganlah sidang media itu hanyalah berbentuk laporan. Selitkan juga harapan dan janji-janji manis seperti harga petrol akan kekal dalam RM RM1.40 selama tempoh darurat. Juga harga bahan mentah, barang masak akan disubsidi 70% oleh kerajaan selama PKP ini. Selepas itu, giliran Datuk Seri Serabanan pula membuat sidang media. Tan Sri arakan beliau supaya membuat pengumuman untuk seluruh rakyat yang kehilangan kerja akan diserapkan di dalam agensi-agensi kerajaan dengan tawaran kontrak 2 tahun. Bagi membantu, contohnya membuat ujian celitan besar-besaran di seluruh negara untuk mengasingkan dan membendung penularan virus COVID-19 ini. Dalam hampir 1 juta rakyat yang kehilangan pekerja ini pasti dapat membantu kerajaan untuk berhikmat dengan cemerlang. Saya yakin masalah jalan raya berlubang, lampu tidak menyala, baiki sistem tol yang menjadi puncak kesesakan di lebuh raya, dan juga mengenal pasti keluarga-keluarga daif, ibu tunggal, anak yatim dan gelandangan yang perlu dibantu dan dipelihara. Tan Sri, jangan berkira sangatlah.
Malaysia ini kan negara kaya, menggajikan rakyat yang kehilangan kerja ini antara RM1.700 ke 5.000 sebulan pasti tidak akan menjejaskan ekonomi negara, katanya. Oh ya, Tan Sri, mesti menyiasat mengapa sampai setahun baru Kementerian Pendidikan dapat melancarkan sistem PDPR untuk sesi persekolahan anak-anak di rumah yang memerlukan capaian internet yang bagus juga memiliki peranti yang optimum. Soalnya, prestasi buruk Menteri Pendidikan ini telah mencalar kewibawaan Tan Sri yang telah lama berhikmat dalam kerjaan. Tan Sri ingat sewaktu bertemu dengan gadis Sabah masuk hutan cari internet tahun lepas, soalnya Viviana. Rupa-rupanya terdapat ribuan Viviana di seluruh Malaysia. Tahun 2021, takkan Tan Sri tergamak melihat anak-anak masa depan negara belajar di dalam hutan ladang, malah ada yang tidak mampu mengikuti PDPR ini. Selama setahun, memang pelik apabila Menteri Pendidikan tidak ada laporan berada di tempat yang tiada capaian internet dan berapa ramai yang tidak mampu memiliki peranti. Jikalau Tan Sri rasa terbeban, saya sarankan Tan Sri potong gaji dan allowance bulanan jemaah kabinet Tan Sri yang dilihat gagal, terutamanya Azmin Ali, Zuraida, Muhammad Razi Muhammad Jidin, Fazila Yusuf, Adam Baba dan Haji Abdul Hadi Awang. Sebenarnya ramai lagi tapi malas nak tulis. Maaf Tan Sri, katanya. Seterusnya Tan Sri terdapat 5 menteri wanita yang Tan Sri telah pilih untuk mengepalai kementerian. Salah seorang adalah Datuk Sri Nancy Sukri. Namanya pun unik. Sudah tentu jika beliau diberi peluang untuk membuat sidang media mingguan akan menceriakan rakyat yang menonton. Kebetulan beliau adalah Menteri Pelancongan dan Kebudayaan. Tan Sri, industri pelancongan kita kelihatan tenat. Tan Sri jangan mudah terpedaya dengan laporan-laporan. Berjumpalah sendiri dengan persatuan-persatuan agensi pelancongan, pengusaha dan pemilik hotel, juga taman-taman tema dan destinasi pelancongan negara. Pasti Tan Sri akan dapat laporan yang sebenarnya. Tan Sri, bayangkan, dengan personaliti dan perwatakan menarik Datuk Sri Nancy Sukri, tak kala nanti beliau mengumumkan misalnya sepanjang tempoh pandemi ini, kerajaan akan menanggung 30% kos penginapan, penerbangan dan paket pelancongan terdomestik. Pasti image kerajaan Tan Sri melonjak naik. Kaum wanita memang suka berbelanja dan melancong, katanya. Besar risau untuk memikirkan SOP. Tan Sri minta sahaja Datuk Sri Nancy tiru apa yang telah dilakukan ahli Dubai yang berjaya melonjakkan industri pelancongan mereka sewaktu era pandemik ini. Saya yakin gandengan Tan Sri dan Datuk Sri Nancy pasti memukau dan membahagiakan rakyat. Kata bidalan orang-orang lama Tan Sri, alang-alang menyeluk pekesam biar sampai ke pangkal lengan. Bermaksud apabila tangan itu telah bau busuk pekesam, biar sebati bau busuk itu di seluruh tangan. Baru nikmat dan jangan malu-malu, Tan Sri, katanya. Yakinlah Tan Sri, saya menulis ini bukan untuk mengecam tetapi untuk membantu. Terima kasih kerana sudi membaca. Saya harapkan warga ikhlas saya ini sampai ke pengetahuan Tan Sri. Sekian yang mengundi, katanya. Jadi saudara dan saudari, inilah surat yang dihantar oleh seorang warga Malaysia kepada Perdana Menteri kita, Muhyiddin Yassin. Dia katakan dia menulis surat ini bukan untuk mengecam tetapi untuk membantu. Apakah yang difikirkan oleh Muhyiddin Yassin setelah membaca surat ini? Adakah beliau rasa tercabar atau beliau akan mengendahkan, mempedulikan surat ini dan tidak memberikan sebarang respon? Jadi saudara dan saudari, sekali lagi terima kasih kerana mendengar dan menonton video ini. Fikirkan, dan sebelum saya mengundurkan diri, seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, dua ton keinginan. Sekian, bye-bye.